Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini dapat sekali lagi kita bertemu untuk meneruskan kuliah tafsir Al-Quran. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menamatkan perbincangan tafsiran surah Al-Fatihah. Sebagaimana yang saya sebut pada pertemuan lepas, pada minggu ini insya-Allah kita akan masuk kepada juzuk, iaitu juzuk 28, bermula dengan surah Al-Mujadilah ataupun Mujadalah. Dan teks yang akan saya gunakan adalah tafsir Abrul Athir. Tuan-tuan tengok ni ya. Kalau sini cari kat mana? Kat Kulim tu kata apa? Hasani lah ya. Kalau tuan-tuan boleh cari, dia boleh beli juzuk. Harga dia RM18. Mungkin dia ada potongan RM15 je juzuk. Kalau nak beli 30 juzuk sekaligus pun boleh ya. Sebab dia tafsir, dia ada huraian, tak terlalu panjang, tak terlalu ringkas. Ini antara tafsir Melayu yang lengkap 30 juzuk, menggunakan bahasa yang mudah. Ditulis oleh almarhum Ustaz Ahmad Sonhaji. Dulu dikenali sebagai tafsir Al-Quran di radio Singapura zaman dulu kan? Di mana Ustaz Ahmad Sonhaji dia ada kuliah. Sebenarnya saya bila berjumpa dengan anak dia, asalnya kitab tafsir ini merupakan teks, skrip radio. Bila dia nak sampaikan kuliah di radio, penerbit nak tengok apa skrip, dia kena tulis dulu. Jadi saya tengok teks yang asal tu ada lagi, sidang pendengar sekalian. Tapi bila dijadikan buku, buanglah benda tu. Sampai entah tu ya. Dan saya pernah ziarah dia, tapi tak sempat jumpa dia. Dia meninggal tahun 2010. Saya ke Singapura 2013 bulan Jun. Waktu tu dalam penulisan tesis master waktu tu, saya buat topik perbandingan, topik Arab kan, Al-Muqaranah baina, perbandingan di antara manhaj Ustaz Ahmad Sonhaji dengan Ustaz Sa'id Haji Sa'id, iaitu pengarang tafsir Nurul Ihsan. Tuan tahu kan tafsir Nurul Ihsan? Saya dengar dia tu bahasa Kedah. Sebab Haji Sa'id ni dia merupakan orang Kedah, orang Jitera. Banyak tafsir, kitab tafsir tersebut dia ajar di masjid-masjid. Okey, baik. Jadi malam ni tak apa, itu teks dia yang menjadi antara rujukan saya lah, di samping tafsir-tafsir yang lain. Jadi kalau tengok tafsir ni, dia mudah difahami. Jadi saya nak sandarkan supaya perbincangan tak terlalu panjang. Bila saya ambil terjemahan, akan jadi lebih banyak sebelum-sebelum ni, sebab saya rujuk beberapa kitab tafsir, saya keluarkan. Jadi menyebabkan terlalu panjang perbincangannya. Tapi hari ni pun saya tak berani nak jamin kata saya akan ringkas. Saya silap panjang juga. Wallahualam. Okay, baik. Mudah-mudahan apa yang kita bincang ini ada manfaatnya
Jadi juzuk 28 mengandungi beberapa surah yang setiap surah itu tak panjang. Okay. Surah Al-Mujadilah 3 muka surat. Lepas tu surah Al-Hasyr 3 muka surat lebih sikit. Jadi banyak surah yang tak terlalu panjang yang ada di dalam juzuk 28. Ya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, sebagai mengambil keberkatan ayat Al-Quran, kita mulai, kita bacalah sedikit dulu 1 ataupun 2 ayat sebelum kita masuk kepada muqaddimah surah Al-Mujadilah ataupun Mujadalah. Muka surat 542. 542. Dia perbincangan agak menarik. Ya. Okey, jumpa lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. Sadaqallahul azim. Surah Al-Mujadilah. Orang sebut Al-Mujadalah. Ini ada makna yang agak berbeza lah. Mujadalah adalah kata akar dia ataupun masdar. Mujadilah isim fa'il yang bermaksud perempuan yang berdebat, mendebat. Mana apa? Ada apa? Perdebatan. Itu masuk mujadalah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Okey, baik. Jadi mujadilah itu maksud dia apa? Bila ada ta marbutah itu perempuan lah. Kalau mujadil orang lelaki, mujadilah orang perempuan. Mana orang perempuan? Seorang perempuan yang berdebat ataupun yang mendebat ataupun yang berbahas ataupun yang berdialog dengan Nabi SAW. Kisah yang berlaku sehingga dia dirakamkan dalam Al-Quran.
Hebat, seronok kan. Peristiwa yang berlaku kat atas dia, Quran rakamkan. Bila orang baca je surah ni, orang teringat perempuan tersebut yang telah berbahas dengan Nabi SAW. Isu apa? Saya kita sebut isu apa? Apa masa depan? Kawan tu kata, saya kawan ni jawab. Kawan ni kata boleh, ni jawab. Kan? Kita duduk berdebat, berubahan. Baik. Jadi surah ini merupakan, kalau susunan dalam mushaf, surah yang ke-58. Surah yang ke-58 daripada 114. Baik. Merupakan surah Madaniyah. Surah Madaniyah, iaitu turun selepas hijrah Nabi SAW dan mengandungi 37 ayat. Surah Madaniyah mengandungi 20 mengandungi 22 ayat. Mengandungi 22 ayat. Okey, baik. Selesai yang tu. Jadi Madaniyah atau Makkiyah, menurut pendapat yang sahih, dia merupakan surah Madaniyah. Apa Madaniyah? Turun selepas hijrah. Ulang banyak kali kita sebut tentang Makkiyah, Madaniyah. Mana selepas hijrah Nabi SAW. Diriwayatkan daripada Al-Kalbi bahwasanya semua ayat dalam surah ini turun di Madinah kecuali satu ayat saja, iaitu ayat apa? Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum, iaitu ayat yang ke-7. Kata seorang ulama tafsir Al-Kalbi, dia kata ayat ini turun di Mekah. Tapi yang lain, kebanyakan ayat yang lain adalah di Madinah. Tapi secara keseluruhannya surah ini surah Madaniyah. Baik. Ada juga yang kata kata 10 ayat yang terawal Madani, yang berbaki Makkiyah. Kan? Pendapat yang paling kuat kata semuanya turun Madinah. Al-Kalbi kata apa? Semua turun di Madinah kecuali satu ayat saja, ayat nombor 7 tu. Kan? Ini diperbincang. Satu lagi kata apa? 10 ayat yang pertama qad sami Allah sampai kat mana? Sampai innaman najwa. 10 ayat yang pertama itu turun di Madinah. Yang berbaki 11 sampai 22 itu turun di Mekah. Mana turun dulu? Macam mana boleh jadi jauh? Macam mana kita cuba nak seragamkan pendapat yang ketiga ni? Boleh jadi macam ni cerita dia. Kan? Hak Makkah tu, hak turun di Mekah tu mungkin lewat dah. Mungkin tahun yang ke-13 kenabian. Kan? Dekat-dekat Nabi nak pindah tu ayat ni turun. Kan? Di hujung-hujung 13 tahun yang pertama tu turun ayat 11, 12 sampai ke belakang. Elok je turun, pindah turun sikit lagi. Kan? Jadi separuh dolar ni dia tahu urat kita. Kan? Badan di atas tahu urat. Kau nak ni Makkah, Madinah, Jeddah, dekat-dekat. Selau waktu tu dekat. Kan? Tapi pendapat terkuat mengatakan kesemuanya diturun di Madinah. Baik, selesai. Kemudian surah ini dinamakan dengan surah Al-Mujadilah. Nama apa? Mujadilah. Kerana apa? Kerana surah ini dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka. Sesungguhnya Allah mendengar ucapan perempuan yang mendebat di kau Muhammad. Tujadil, orang bagi fi'il mudhari'. Jadala yujadilu mujadalatan. Isim fa'ilah mujadil, mujadilah. Tu kata akarnya mujadalah. Baik. Kan? Sampai perempuan tersebut kita akan masuk secara detail bila masuk kepada
tafsiran. Ini baru pengenalan. Perempuan tersebut siapa dia? Secara ringkasnya, nama perempuan tersebut adalah Khawlah bin Tha'labah Al-Khazrajiyah. Khawlah bin Tha'labah kan? Dia isteri kepada Aus bin As-Samit. Aus bin As-Samit. Aus bin As-Samit ini merupakan saudara kepada Ubadah bin Samit. Kan? Syu'unuh, peristiwa dia apa? Dirakamkan dalam Al-Quran. Siapa dia? Kan? Nama apa dia? Khawlah tadi. Kan? Khawlah bin Tha'labah. Ini buat cerita apa yang masuk dalam Al-Quran ni kan? Sama lah dia cerita dia Ibnu Abi Maktum kan? Iaitu dalam surah Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi bermasa muka, berpaling bila mana datang kepada yang seorang buta. Dengan Ibnu Ummi Maktum. Tiba-tiba Allah rakamkan peristiwa dalam Al-Quran. Orang akan kenal, orang akan ingat dia tu. Malam ni tiba-tiba kita sebut balik nama orang. Nama siapa? Khawlah. Siapa dia baca tafsir kan sebut nama dia. Tak ke best. Yang meninggalkan satu dalam lipatan sejarah Islam. Kan? Baik. Tapi ada seorang sahabat nama Nabi apa? Nama dia masuk dalam Quran tu. Namanya Zaid. Falamma qada Zaidun minha waqara. Sebut tu Zaidun. Ingat anak angkat Nabi tu. Masuk tu dalam Al-Quran. Sebut betul-betul nama. Lagi kemah kan? Ni pun sebut apa? Perempuan yang berdebat dengan dikau. Orang cari siapa dia perempuan tersebut? Cari kan? Okay, baik. Okay, dia merupakan nama dia Khawlah bin Al-Tha'labah Al-Khazrajiyah, isteri kepada Aus bin As-Samit. Selesai. Kan? Jadi di sini pun sebut kan, ni dia mudah aja. Surah Al-Mujadilah artinya wanita yang mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu surah yang ke-58, mengandungi 22 ayat dari jenis Madaniyah, diturunkan selepas turunnya surah Al-Munafiqun. Saya baca teks ni, mudah kan? Dia turun selepas daripada surah Al-Munafiqun. Surah Munafiqun dalam juzuk 28 ni. Turun surah Munafiqun dulu, baru turun surah Al-Mujadilah. Itu tertib nuzuli, susunan berdasarkan penurunan. Adapun tertib mushafi berdasarkan susunan dalam mushaf, Mujadilah duduk dulu, Munafiqun duduk di belakang. Munafiqun muka surah apa? Dan buka. Tengok. Kan kita baca tiap-tiap malam Jumaat kan. Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. 554 pan sikit kan. Ikut susunan turun hak sama dulu. Munafiqun turun dulu, baru turun Al-Mujadilah. Tapi susunan dalam Quran di mushaf ni mula dengan Mujadilah dulu. Macam mana boleh susun macam ni? Patutnya hak Nur dulu lah kan. Tertib ini juga tauqifi. Berdasarkan arahan Allah Jibril kata surah ini letak di sini, surah ini letak di sini. Gitu. Nah, baik. Kalau ikut tertib nuzuli kan, surah pertama apa dia? Iqra lah kan. Tapi dalam mushaf Fatihah. Okay, baik, selesai yang tu. Kemudian apa? Kita cuba tengok hubung kait surah ini dengan surah sebelum. Saya baca cepat di sini je. Apa surah sebelum? Sebelah dia. Surah Al-Hadid. Surah sebelum adalah surah Al-Hadid, akhir juzuk 27. Kan cikgu kan? Surah Hadid maksud apa? Besi. Oh kan. Apa dia? Besi. Mana Tuhan kata kami turunkan besi. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Kami turunkan besi, pada besi tersebut ada apa? Kekuatan yang cukup hebat. Nah, orang bincang nuklear dah kau ni kan. Kan pada besi itu memang manfaat dia cukup banyak, ada kekuatan yang cukup hebat. Baik. Kita nampak secara ringkas besi kan, tapi perbincangan besi itu macam-macam lagi lah kan, jenis-jenis logam. Baik. Cukup bermanfaat
Baik. Kita tengok kaitan dengan surah sebelum. Hubungan surah ini dengan surah yang sebelumnya seperti berikut, iaitu kalau pada surah Al-Hadid, surah sebelum, mana di akhir itu surah tersebut Allah sebut tentang kurnia Allah. Akhir surah Hadid sebelah tu, kalau bukan mushaf tu sebelah. Akhiri dengan Allah sebut tentang kurnia dia, iaitu pada ayat 29. Ayat 29 ayat terakhir surah Hadid. Jadi Hadid ada 29 ayat. Kalau kita tengok bawah sekali kat mushaf tu, dia kata apa? Wa annal fadla biyadillah. Hanya kurniaan itu adalah dengan apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi man yasha. Allah berikan kurniaan itu kepada mereka yang mereka kehendaki. Umum. Allah beri limpah kurnia kepada mereka yang Ia kehendaki. Umum. Dan surah ini menyebut tentang antara kurniaan Allah. Maka surah ini dibuka dengan menyebut tentang hukum-hukum Allah yang juga merupakan kurnia Allah. Hukum hakam. Surah ini dimulai dengan satu hukum berkaitan hukum perkahwinan, munakahat, iaitu hukum zihar. Hukum zihar. Saya tanya kepada tuan-tuan, zihar tu apa dia? Zihar tu apa dia? Juga dijelaskan apa dia implikasi apabila berlakunya zihar. Apa implikasi dia dan apa-apa tindakan yang perlu dilakukan. Kita bisa dengarkan istilah zihar. Baik, kita akan masuk ke depan. Jadi hukum hakam Allah juga merupakan kurnia Allah. Ayat akhir sebut Allah berikan kurniaan. Pembukaan surah ini Allah sebut salah satu daripada kurniaan Allah ialah hukum hakam. Sebab hukum hakam ini mengatur hidup manusia agar mereka hidup dengan lebih teratur, tenang dan sebagainya. Baik. Kemudian apa kaitan dengan surah sebelum? Ni ulama ada letak. Bila masuk je surah ni, dia akan apa perkaitannya ataupun apa kesinambungan dengan surah sebelum. Kan? Apa kelangsungan dengan surah yang sebelum. Ada pertalian dia, ada perkaitan dia. Tadi kita akan sebut tentang kurnia. Tentang kurnia. Okay. Yang keduanya, kalau surah yang terdahulu, iaitu surah Hadid, ada disebutkan bahawasanya Allah bersifat dengan sifat-sifat yang agung. Antaranya Allah itu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dia yang pertama, yang terakhir, dia yang zahir dan batin. Dia tahu segala-galanya. Iaitu pada ayat nombor berapa? Kalau Quran kita ada, kita berselak kan. Dia kata apa? Ayat nombor 3, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ini sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup, dia mengetahui segala-galanya. Tentang tahu. Allah itu tahu. Allah itu tahu. Jadi surah ini dimulai dengan menceritakan bahawasanya Allah tahu tentang peristiwa perdebatan Nabi dengan perempuan tersebut, dan perempuan tersebut yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merayu kepada Allah, merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kita sebut tentang sebab nuzul. Bila dia bincang Nabi kata dah macam ni. Dia kata jam, jadi akhirnya aku tak ada tempat mengadu kepada Allah. Dia kata watashtaki ila Allah. Dia mengadu kepada Allah. Masya Allah kan, tak lepas pihak dengan Nabi pun mengadu kepada Allah. Allah tahu tak? Allah tahu. Allah mendengar aduan dia. Sehingga ayat itu apa? Innallaha sami'un basir. Allah itu mendengar, Allah itu melihat. Ayat pertama. Tu kaitannya iaitu tahu. Apa dia? Tahu kan. Baik. Kemudian apa kandungan surah ini? Kita selesai. Juga antara yang ketiga dalam buku ni, dan tafsir ni dia buat sampai 3. Dia buat sampai 3 perkaitan. Iaitu yang ketiganya, kalau tambahan daripada Amrul Asir, iaitu dalam surah
Al-Hadid, Allah sebut dalam surah Al-Hadid, iaitu ayat 57. Ayat 4. Ayat 4 surah Al-Hadid. Kalau kita selok balik nama ayat 4, boleh nampak bab yang ketiga, kan? Bab yang ketiga, surah sebelah je pun, kan? Bab yang ketiga, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Mana Tuhan itu sentiasa bersama kamu di mana jua kamu berada. Mana Allah lah sentiasa bersama dengan kamu. Mai tanda surah Mujadilah ini, Allah sebut tentang bila mana kita berbincang-bincang dua orang, ada yang ketiga. Siapa yang ketiga? Allah. Bila kita duduk bincang-bincang, berbisik-bisik tiga orang, sebenarnya ada yang keempat. Siapa yang keempat? Allah. Bila kita duduk sembang-sembang 5 orang, buat perancangan 5 orang secara rahsia, ingat bukan ada 5 orang, tapi ada yang ke-6. Siapa dia? Allah. Kaitan dengan ayat sebelum ini, surah sebelum ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Baik. Kemudian selesai itu, kita tengok apa kandungan surah ni. Ini malam ni mungkin pengenalan. Pengenalan. Sebab bila kita dapat gambaran umum dulu, kan, apa yang ada dalam surah ini. Yang surah ini mengutarakan beberapa hukum syarak. Di antaranya pertama, hukum zihar. Hukum zihar. Kalau tuan-tuan kata apa dia zihar, mungkin kalau tak sempat malam ni 2 minggu lagi lah tuan-tuan dah. Saya kalau murai siap-siap kan. Ya, kan habis betul tentu lah. Yang pertamanya hukum zihar. Lepas tu disebut je tentang kafarah, denda. Bila berlakunya zihar, ada implikasinya, apa dendanya, penalti dia. Baik. Mana denda ataupun kafarah kepada orang yang melakukan zihar. 2. Yang ketiganya, hukum mengadakan perbicaraan rahsia ataupun tanaji. Tak berbicara rahsia, kita duk bisik-bisik je, kan? Wah, tu rahsia, kan? Duk berbisik-bisik depan orang ramai, kan? Dia ada peristiwa dia. Yang bila sahabat lalu, golongan munafik, golongan Yahudi ni, apa gitu? Kan? Duduk bincang-bincang, orang tengok kaum muslimin pun jadi takut. Apa hukum melakukan perbicaraan rahsia? Boleh tak? Ataupun kita duduk bisik-bisik, kan? Boleh tak? Kan? Nanti akan dinyatakan yang mana boleh, yang mana tak boleh. Iaitu pada ayat ayat 9 ada itu. Baik. Kemudian adab di dalam majlis. Adab dalam majlis. Contohnya majlis ilmu lah. Kita ni tak apa lah, tak penuh, kan? Ni kalau orang tu penuh padat, macam mana orang nak masuk? Kadang kita ada, aku tak berubah dah. Aku tak berubah dah, ni tempat aku parking awalnya hang dah lambat ke apa, kan? Ada macam tu. Kan? Iza qila lakum, apabila dikatakan kepada kamu, tafassahu, beri ruang dalam majlis. Bila orang nak main, beri ruang. Fafsahu, maka beri ruang lah. Pasti Allah akan lapangkan kamu. Kan? Ini adab dalam majlis, kan? Mana beri ruang pada orang memang nak masuk. Tu adab dalam majlis. Bicara agak dalam surah ni, menarik. Baik. Juga Allah sebut tentang ilmu dalam ayat tersebut. Mana Allah akan tingkatkan, angkat orang-orang yang berilmu. Kemudian yang berikutnya, selepas kita adab dalam majlis, mempersembahkan sedekah sebelum merayu, sebelum berbicara, sebelum berdialog dengan Nabi SAW. Pada peringkat awal Islam, kan? Bila mana apa, kita ada urusan, saya ada urusan, ataupun sahabatnya ada urusan, dia nak pergi merayu kepada Nabi, nak cerita masalah kepada Nabi, nak jumpa sejarah apa, kita dapat face to face, kan? Nak jumpa Nabi tu, kena beri sikit yuran. Beri sikit apa? Mempersembahkan sedekah kepada Nabi, baru boleh jumpa Nabi. Kita kena macam apa? Yuran tu, kan? Masalah, boleh jumpa. Peringkat awal. Kemudian hukum ini dibatalkan pada ayat yang bawah dia. Ashfaqtum, ayat tu. Peringkat awal macam tu. Sebab kamu telah mengambil masa Nabi, kan? Berilah sumbangan sedikit kepada Nabi. Itu peringkat awal, dan hukum ini telah
dibatalkan. Itu kita apa? Mempersembahkan sedekah sebelum merayu, sebelum berbincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya sebut juga dalam surah ini, larangan berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah. Larangan menumpahkan kasih kepada orang yang memusuhi Allah, kepada orang Yahudi. Sebab apa? Golongan munafik ni lebih seronok dengan orang Yahudi. Apa-apa sikit masalah, cerita kepada orang Yahudi, sedangkan mereka itu musuh Islam, musuh Allah. Tapi ada masalah, jumpa tenang, tak jumpa belah kaum muslimin. Akhirnya ada larangan di situ. Kemudian dan lain-lainnya, sebagaimana ia juga mengutarakan tentang keadaan orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi. Ada bincang tentang orang munafik, juga tentang orang Yahudi di dalam surah ini. Ini antara apa? Topik besar. Ini antara apa? Topik besar. Soalnya dia boleh dipanjangkan lagi lah huraian dia. Iaitu kalau kita tengok, yang menarik juga dalam surah ini ada apa? 22 ayat. Setiap ayat itu ada lafzul jalalah. Setiap ayat itu ada lafzul jalalah. Tengok ayat pertama ada lafaz Allah. Ada. Ayat yang kedua ada. Ayat yang ketiga ada. Perkataan Allah. Ayat keempat ada. Ayat kelima ada. Ayat ke-6 ada. Ayat ke-7 ada. Ayat ke-8 mana? Ada. Ayat ke-9. Setiap ayat itu ada perkataan Allah. Ini antara keistimewaan surah ini. Kemudian kita tengok secara umum lagi. Secara umum sebelum kita masuk apa yang dibincangkan. Jadi surah ini mana kita tengok daripada ayat 1 sehingga ayat 4. Ayat 1 sehingga ayat 4. Kita tengok kan ayat 1 hingga ayat 4. Mana surah ini dia menjelaskan bahawasanya Allah mendengar kata-kata suara seorang perempuan yang bernama Khawlah bin Tha'labah, yang telah berdebat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan suaminya yang telah menziharkannya. Dia mengadu kepada Nabi. Dia kata apa? Ya Rasulullah, suami saya telah kata apa? Anti alayya ka dhahri ummi. Engkau ke atasku seperti mana punggung ibuku. Kan? Ini zihar. Zihar. Kalau saya masuk ini jadi panjang. Dia mesti ringkas. Mungkin kita akan masuk lebih ini bila bincang dengan ayat tersebut. Iaitu zihar ini merupakan dia uruf ataupun adat jahiliah. Bila mana seorang lelaki itu dia nak ceraikan isteri dia, dia guna ungkapan, dia menyerupakan isteri dia dengan ibu dia. Kan? Dia kata apa? Ha ni anti alayya ka dhahri ummi. Kamu ini ke atasku seperti mana punggung ibuku. Itu haramnya tu. Jadi bila katanya tu, zaman jahiliah dulu jatuh talak, terputus hubungan di antara suami dan isteri. Kan? Terputus hubungan di antara suami dan isteri. Tapi bila Islaman, perkawan, bila mana perempuan tersebut mengadu kepada Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, Aus telah menziharkan aku. Dia kata apa? Anti alayya ka dhahri ummi. Macam mana ni? Lalu Nabi kata apa? Engkau ini haram ke atasnya. Dah tak boleh dah. Dah terputus dah. Tak boleh dah. Kan? Kawan tak apa hati. Dia kata, Ya Rasulullah, aku anak masih kecil. Sebenarnya apa? Aus ini bukan bermaksud untuk menzihar, nak potong hubungan tu kan. Kau boleh kami nak duduk sekali, dia pun menyesal dah kan. Kita lanjak mulut. Macam mana ni? Tak boleh. Putus haram lah kata dia. Dah sungguh dah. Tak ni anak kecil-kecil siapa nak belah? Dah putus kata dia. Nabi tetap kan. Nabi masih terkesan dengan makan uruf jahiliah. Uruf jahiliah mana? Bila sebut macam tu, maka akan jadi haram. Kita kata macam lafaz talaq. Sehingga dia kata, Ya Allah, dia mengadu kepada Allah. Dia kata, Ya Allah, Rasulullah dah tak memutuskan macam ni, sedangkan aku ni anak masih kecil. Kan? Aus lah bagaimana dia tak maksudnya. Akhirnya apa? Allah dengar rayuan tersebut.
lalu diturunkan hukum berkaitan zihar, ianya berbeza dengan hukum talak. Kan, tak putus lagi. Dia ada perbincangan, kita detail lah nanti pada pertemuan akan datang. Dia masih tak terpisah di antara suami isteri, tapi kena penalti, kena apa? Denda, kena kafarah sebelum mereka kembali bersama. Kan? Bunyilah ni baru masuk. Itu kan ayat 1-4 menjelaskan tentang hukum zihar. Kes yang pertama menyebabkan hukum ini diturunkan. Sebab waktu itu faham bila zihar cerai. Dia merupakan zihar ini, hukum zihar pada zaman jahiliyah, iaitu apa? Haram, memperharamkan isteri secara apa? Haram secara selama-lamanya. Kata itu kira macam dah tak boleh dah. Dah tak boleh kahwin, dah tak boleh apa? Rujuk kembali, haram dah. Dah tertalak. Lalu Allah tukarkan hukum. Ucapan tersebut bukannya ucapan talak, cuma ucapan itu masih ada apa? Kesalahannya. Ianya ada kesalahannya, mesti didenda. Apa dendanya? Sebelum kembali bersatu semula, memerdekakan hamba. Kalau tak ada, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak ada, beri makan kepada 60 orang miskin. Macam tu. Okey, baik. Kemudian itu ayat apa? 1 sehingga ayat 4. Ya. Baik. Okay, kita tengok sikit lagi dah. Kita rasa boleh masuk. Kemudian saya akan ni lah, kita akan buat kesimpulan di belakang. Tengok ayat yang pertama sikit je. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah telah mendengar wanita yang mendebat engkau wahai Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar tanya jawab ataupun dialog di antara kamu berdua, antara apa? Nabi dengan perempuan semua Allah dengar. Sesungguhnya Allah mendengar lagi melihat. Adalah diriwayatkan bahawa 4 potong ayat yang menjadi pembukaan surah ini memaparkan kisah Khawlah binti Za'labah Al-Khazrajiyah sebagai wanita yang mendebat Nabi SAW, yang menjadi topik ataupun nama kepada surah ini, surah Mujadilah. Khawlah telah dizihar oleh suaminya, nama dia Aus bin As-Sami, seorang tua yang buruk perangainya. Disebut dalam sini dia agak dah tua, kita bodoh sikit lah perangai dah sebut. Pada suatu hari Aus telah mendatangi Khawlah, sedangkan Khawlah ada membuat sesuatu rundingan dengannya. Tiba-tiba dia menjadi marah, lalu mengatakan, boleh bincang-bincangnya tak puas hati, masa marah sangat. Akhirnya dia mengeluarkan kata-kata, anti alayya ka dhahri ummi, engkau ini seperti punggung ibuku. Dulu ucapan tu di sudut keharamannya. Hang ni macam punggung mak aku. Mana punggung mak aku haram kepada aku, jadi kamu juga adalah haram ke atasku. Itu dia. Ini tolak zaman dulu. Dia tolak dia kata. Mana dia menyamakan zihar ni, perkataan zihar itu asalnya pada zahruna, belakang punggung, dengan anti alayya ka dhahri. Dibincangkan adakah hanya kepada punggung ataupun bahagian-bahagian anggota yang lain, kita akan detailkan nanti ni lah. Jadi maksudnya pada zaman jahiliyah, kalau seseorang suami mengatakan yang demikian itu kepada isterinya, maka haramlah isterinya itu bersekedudukan dengannya. Dia tolak, dia ada apa? Cerai. Zaman jahiliyah haram selama-lamanya. Baik. Inilah
perkara zihar yang mula-mula sekali berlaku dalam Islam. Mana waktu jahiliah memang berlaku, tiba-tiba mai era Islam berlaku je ni. Kes pertama kan. Kan? Sebab terkesan dengan adat jahiliah dulu. Akhirnya berlaku. Kemudian Aus yang menyesal. Aus menyesal seketika itu. Dia cuba mengajak isterinya bersatu, tetapi Khawlah menolak dengan berkata, demi Tuhan yang nyawaku berada di dalam kekuasaannya, engkau tidak boleh melakukan hubungan denganku sedangkan engkau telah mengatakan apa yang telah engkau katakan tadi. Sebab dia berfaham juga, Khawlah kata tak boleh dah. Kawan banyak kata tadi, mana boleh dah kan? Tapi puan kata apa? Sehinggalah Allah dan Rasul memutuskan hukum. Kita kena jumpa Nabi. Nabi nak kata apa? Kita tanya pandangan Nabi tu. Boleh ke tak boleh? Lalu Khawlah pun datang bertemu dengan Nabi, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengadu, ya Rasulullah, suami saya Aus telah mengahwini saya pada masa dulu saya masih muda dan dia merindui saya, tetapi apabila saya sekarang dah tua, anak-anak pun banyaklah, beranak pun banyaklah kan? Lalu dia telah menziharkan saya, yakni menjadikan saya seolah-olah seperti ibunya. Seolah dia apa? Ceraikan saya dengan lafaz zihar itu. Sebab jahiliah. Itu dia katakan waktu muda tu okey kan, umur 70, kahwin duduk kat 40 tahun lah kan? Elok umur 70 cerai tok orang ngentuk tu. Boleh berlaku. Kita fikir hidup sebelum ni tak ada apa pun kan, dekat-dekat nak mati cerai. Hanya dua orang boleh gitu kan. Tak tahu kok dia cemuh juga dua kali kan. Itu orang. Ini yang berlaku Hadisah tadi kan? Lalu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar hal itu, Rasulullah pun berkata, ma araki illa qad haramti alaihi. Nabi pun jawab. Nabi kata apa? Saya tidak fikir melainkan engkau telah diharamkan ke atasnya. Apa dah terputus, tak boleh duduk sekali dah. Ya, Nabi jawab macam tu. Kemudian Khawlah kata apa? Khawlah pun mula tinggi suara kata tinggi tak tahu lah. Mula mendebatkan Nabi kan? Tanya balik kan? Soalan macam ada bantahan sikit daripada Khawlah. Khawlah kata, ya Rasulullah, dia tidak menceraikan saya, tetapi dia menziharkan saya. Lalu Rasulullah jawab apa? Macam tadi juga. Rasulullah kata apa? Ma araki illa qad haramti alaihi. Aku tak berfikir kecuali engkau ni telah haram ke atasnya. Kata lagi, ya Rasulullah, dia bukan cerai saya pun, dia macam ni. Dah haram dah apa? Kan? Jawapan Rasulullah, sebab Rasulullah terkesan dengan hukum yang sebelum ni, hukum jahiliah memang macam tu. Islam tak menetapkan lagi. Islam belum menetapkan hukum lagi. Kan? Kemudian apa? Khawlah mulalah mengadukan hal kepada Allah. Tak lepas dah dengan Rasulullah. Rasulullah kata, dah cerai dah terpisah dah kan. Dia pun macam mana ni lah, anak banyak, siapa nak jaga? Kan? Anak banyak, siapa nak jaga? Kan? Kalau aku serah kau Aus, habis dia tinggal anak tu, orang lelaki jaga anak macam mana? Kan? Kalau anak ada yang mampu, dia pun mati kelaparan, siapa nak saya makan? Jadi gitu. Jadi pun tak tahu macam mana anak ni nak tinggal ke apa. Lalu Khawlah pun mula mengadu halnya kepada Allah. Dia kata, ya Allah, saya mengadu kepadamu akan kesusahan hal saya yang keseorangan. Saya dah tinggal seorang. Aus tinggalkan saya, dan keadaan saya kepayahan lantaran terpisah disebabkan oleh suami. Dia mengadu macam tu. Ya Allah, saya susahlah tinggal seorang-seorang. Ya. Dalam riwayat yang lain, Khawlah kata apa? Sikit kan? Saya mengadu kelemahan dan kesusahan saya kepada Allah. Sesungguhnya saya mempunyai anak-anak yang masih kecil. Kalau saya serah kepada Aus, nanti hilang. Kalau saya belah mereka, nanti kelaparan. Kemudian Khawlah pun angkat muka, berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya mengadu kepadamu. Ya Allah, turunkanlah hukum menerusi lidah Nabi-Mu, supaya Allah jelaskan hukum.
Sedang ia berterusan doa, ya Allah tolonglah aku ni seorang sebenarnya dia bukan nak cerai aku, tapi dia sebutnya tu aku susah ni, ya Allah tetapkanlah hukum. Sebenarnya macam mana keputusan dia? Doa. Tiba-tiba selepas itu turunlah ayat Al-Quran yang ditujukan kepadanya sebagai tanda memperkenankan doa daripada Khawlah bin Tha'labah, sehingga Rasulullah SAW kata kepada Khawlah, ya Khawlah abshiri, wahai Khawlah bergembiralah. Dijawab olehnya, baiklah. Lalu Rasulullah pun baca ayat pun, qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Rasulullah baca sebanyak 4 kali. Semuanya Allah telah dengar. Apa maksud dengar? Allah telah perkenankan. Tu maksud dengar. Saya dengar lah. Dengar itu maksud apa? Kenan. Telah berkenan doa tadi. Kita pun kadang-kadang tu, okay, kau dengar? Nah, terima lah. Apa kata? Ini bukan majas kan. Sebut dengar tapi dengan maksud menerima permohonan. Jadi Allah telah mendengar ucapan tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, maka turunlah sebanyak 4 ayat tadi. Turun 4 ayat. Alladzina yuzahiru walladzina yuzahiru, sehingga ayat yang 4 berkaitan dengan hukum zihar. Kibat selesai itu, ini baru sebab nuzul. Maknanya ada beberapa lah riwayat yang lain berkaitan sebab nuzul ayat ini yang menjelaskan hukum berkaitan zihar. Jadi sekadar tu pada malam ini sebagai mukadimahnya. Jadi kita nampak macam mana topik yang kata perempuan yang berdebat dengan Nabi tu, rupanya dalam isu suami dia yang melafazkan ucapan zihar. Hebatnya Allah dengar doa perempuan tersebut yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu pada hari ini, sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.